كاملة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما لدني ومشربا صافي هاني يا وهاب يا غني. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berkata Sidi Abi Madian dalam mata hikayat dia, sehinggalah perkataan dia, la ta'ma an nuqsani nafsika. Situ. Situ. La ta'ma an nuqsani nafsika fatatghu. Janganlah kamu buta daripada melihat kekurangan dirimu. Yakni kita tidak melihat ataupun melihat tapi tidak nampak, ataupun pura-pura tidak mengetahui akan kekurangan diri kita. Jangan buat lagu tu. Kerana apa? Fatatghu, kamu akan melampaui batas. Kamu akan jadi orang jahat kalau kamu tidak tengok kelemahan diri kamu. Kamu akan rasa kamu baik, kamu akan rasa kamu akan buat tindakan di luar daripada keadaan kamu. Sentiasa melihat keaiban diri kita, barulah kita akan baiki diri kita. Manakala melihat keaiban orang tidak ada makna pun. Bahkan dia pula menambah aib kita tengok orang pula. Kita kalau tengok orang ada masalah, kita tak ada masalah dengan Tuhan. Tetapi kalau kita tengok manusia tu baik, tapi kita ada masalah dengan Tuhan, hak tu masalah. Sebenarnya tugas kita adalah membaiki diri kita. Bukan nak baiki orang. Bukan nak tengok aib orang, tapi tengok aib sendiri. Orang yang selalu melihat keaiban diri dia, pasti dia tidak akan buat benda-benda yang melampau. Alah. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Tuhan kata gapo dia, sesungguhnya manusia itu akan jadi jahat. Yatgha. Innal insana la yatgha. Manusia tu pasti akan jadi jahat, akan melampaui batas, tak jaga syariat. Kenapa dia jadi jahat lagu tu? Ar-ra'ahu istaghna. Apabila ia melihat dirinya sudah kaya, sudah cukup dah, dia rasa dia tidak perlu kepada gapo-gapo. Tapi kalau manusia rasa dia lemah, kalau manusia rasa dia hina, maka dia tidak akan buat benda-benda lagu tu. Man tazayyana bizailin fahuwa maghrurun.
Sesiapa yang berhias dengan sesuatu yang akan hilang, yang hilang lah, yang tidak kekal, maka dia telah tertipu. Ada manusia ni mencari keindahan, mencari perhiasan bukan hak kekal. Apa ke hak kekal? Adalah setiap amalan yang kekal kerana Allah itu yang akan kekal. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua benda itu akan fana binasa, dan yang akan kekal adalah sesuatu amalan yang kerana Allah. Maka berhiaslah kamu dengan benda yang macam tu, dengan ketaatan, dengan ibadat yang ikhlas. Tu hiasnya kamu. Manakala berhias dengan dunia, itu adalah tipuan semata-mata. Banyak manusia berhias dengan dunia dan merasa diri dia lebih dan indah kerana hiasan dunia. Saya lebih daripada awak kerana saya lebih banyak duit. Saya lebih daripada awak kerana saya banyak kuasa dan pangkat. Maka berhias dengan benda lagu tu, benda tu tidak akan ke mana pun. Siapa mati, benda tu tidak memberi pun apa-apa pada kita. Akhirat, rupa kita lah. Kalau kita tak beramal, rupa yang buruk. Manakala kita berhias dengan perhiasan, dengan amalan yang kekal, amalan yang ikhlas, itu akan jadi perhiasan kita sampai hari kiamat. Hari kiamat pun kita akan berhias, ya. Tetapi lagu itulah manusia tabiat dia. Tuhan kata, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiri wal muqantarah minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamah wal an'ami wal har zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dihiaskan, dinampak comel bagi manusia. Manusia dihiasi, dilengkapkan dalam tubuh manusia tu suka berhias. Hiasnya dia apa dia? Dengan mengikut kesukaan dan hawa nafsu dia. Maka manusia berhias dengan lagu tu. Set-set minat motor akan berhias sama-sama dia dengan permainan dan hobi dia. Set-set ahli ibadat akan berhias dengan cara dia. Ahli dunia berhias dengan cara dia. Antara benda yang disuka oleh syahwat adalah perempuan-perempuan. Hubbus syahwati minan nisa. Suka kepada perempuan-perempuan. Dan orang tu rasa bangga kalau di samping dia ada perempuan. Oh, demo tak ada gu lagi. Ambo ada dah. Oh, rasa bangga. Berhias dengan perempuan. Berarti di antara hiasan seseorang itu adalah perempuan. Salah. Tu memang tabiat dia dah. Memang diletak di dalam hati manusia suka berhias lagu tu. Tetapi sekalipun Tuhan yang letak perasaan itu, tetapi ia merupakan ujian kepada kita. Sekalipun kita kata Tuhan yang buat menyebabkan hamba rasa berbangga lagu ni. Rasa suka kepada perempuan, suka kepada dunia. Tetapi kenapa salah pula? Ya, semua benda atas muka dunia ini ciptaan Tuhan. Tetapi hatta dunia sekalipun ciptaan Tuhan, tetapi ia ujian kepada kita. Tak semuanya apabila kita kata benda itu ciptaan Tuhan, berarti Tuhan redha dan suruh kita buat, suruh kita suka kepada benda tu. Ada benda Tuhan tak suruh kita sayang. Ada benda Tuhan juga buat, tetapi Tuhan tak suruh kita suka pada benda tu. Tuhan tak suruh kita minat kepada benda tu. Maka adakah semata-mata ada orang kata, oh, makhluk Tuhan juga? Betul. Tetapi semua ciptaan yang baik, yang buruk itu ciptaan Tuhan. Tapi ada perintah Tuhan mengenai makhluk dia tu. Ada diperintahkan untuk kita suka. Kebaikan kita kena suka. Kejahatan kita kena benci. Kejahatan juga makhluk Tuhan. Ya, tetapi ada perintah Tuhan di dalam makhluk dia tu. Yakni ada benda kita kena jaga-jaga.
Ada benda ia hanya cubaan kepada kita, ujian kepada kita. Ada kita boleh buat dia jadi akhirat, ada benda kita boleh buat dia jadi dunia. Ada benda tu memang jahat dah. Memang kupu ni memang tak boleh dah. Tak ada dah niat baik, tak ada istilah kafir dengan maksiat, tak ada istilah kebaikan. Begitu juga tak iman dan taat itu kebaikan. Manakala ada benda tu ujian tengah-tengah tu. Bukan dia maksiat, bukan dia taat. Apa dia? Dunia. Dunia tu bukan taat, bukan maksiat, tetapi ia ujian. Tengah-tengah di antara tu. Ada benda tentu dah kita kena benci, ada benda tentu kita kena suka. Iman dengan taat itu kita kena sayang, kena suka. Kupu dengan maksiat tu kita kena benci. Di tengah-tengah tu banyak benda. Apa dia? Di antara dua tu dunia. Dunia ni kadang-kadang kita boleh buat jadi akhirat, kadang-kadang kita boleh buat jadi dunia. Kadang-kadang dunia tu kalau kita buat kebaikan jadi akhirat kita. Jadi benda yang disukai Tuhan. Kadang-kadang dunia yang sama kita buat maksiat jadi benda yang dibenci Tuhan. Maka memang tabiat manusia suka kepada perempuan. Lepas tu saya buat apa? Tak suka kepada perempuan. Sudah demo. Ada masalah demo ni telek pi kuda apa lagu ni. Dan anak pinak suka kepada anak-anak. Berbangga kerana ada anak. Oh, awak ada anak, tak ada anak. Penat awak. Saya ada anak 10. Lepas tu duduk mana lah ni? Ni mana moci duduk rumah welfare ni. Tahu? Anak moci tak cara ke moci. Lepas tu bangga ke dengan anak. Ni ada 10, 11 pun. Kalau tak cara kepada moci. Ada tapi manusia memang lagu tu dah. Berbangga dengan anak. Sama ada anak betul ataupun anak buah. Oh, saya ni ayah anda. Paduka tok ayah. Tok ayah Haji Serabai ke apa dia ke. Penuh anak buah. Kalau bergocoh penuh. Sebutir Kelantan tu anak buah dia saja dah. Bangga dengan anak-anak. Anak sengoti ataupun anak buah. Harta benda. Albani wal qanatiril muqantarah. Harta benda yang banyak bertimbun-timbun. Minaz zahabi wal fiddah, daripada emas dan perak. Suka. Memang tabiat manusia dah. Tak boleh nak kata lagu mana. Tetapi semata-mata suka lagu tu tidak ada masalah. Tu dia panggil lumrah dan tabi'i. Ingat, benda lumrah dan tabi'i ni tak berdosa. Seperti kita jalan rebah, rebah. Aduh, sakitnya. Tak apa. Standard kalau rebah semua tak boleh sakit. Kepit pintu nau. Aduh. Dosa tak? Fitrah. Lumrah. Maka benda tu tak kira dosa. Ya, tak kira dosa. Kerana apa? Kerana benda tu standard dah. Kalau kita dapat benda yang kita suka, kita senyum. Salah ke apa dia? Tak salah. Kita dapat benda yang menyedihkan, kita sedih. Tak dosa. Cuma ada benda-benda ni kita kena tukar. Kalau kita rasa benda itu baik, benda itu kita rasa benda itu tak sesuai, jangan buat. Sekalipun benda itu fitrah hamba. Suka kepada harta. Ya. Ada orang suka kepada harta. Dia gunakan harta dia untuk kebaikan. Oh ni baru betul-betul suka. Ada orang suka sungguh kepada harta. Sehingga tak buat kebaikan dengan harta dia. Sipai harta dia. Kedekut dengan harta dia. Bedoh apa. Tapi dia kata dia suka. Ni pun kata dia suka kepada harta. Tetapi cara suka tu lagu mana. Dan kuda-kuda peliharaan wal khayli musawwamati wal an'am. Dan manusia suka kepada kuda-kuda. Dulu kuda zaman dulu. Lah ni kereta-kereta sport. Kereta besar, kapal terbang, jet kongkok, helikopter, kapal selam. Macam-macam lah. Kuda-kuda, binatang-binatang, harta-harta. Merah kambing zaman dulu. Lah ni kat buka kilat. Ada syarikat. Ajalah belakang tu. Maka hak tu. Tapi tu heraya. Ingatlah semua itu ialah mata'un. Zalika mata'ul hayatid dunya. Ingat. Sekalipun benda tu mu suka. Tapi benda tu tepat mu bersedak di dunia ya. Mu ingat. Kalau mu saya dan mu rasa mu sedap dengan benda tu. Kalau mu saya sungguh mu pergi benda tu ke akhirat.
Kalau mu rasa hartamu tu rasa menyeronok ke kamu, mu bagi hartamu ke akhirat. Tetapi kalau mu tak bagi ke akhirat, mata dunia saja. Jadi tempat bersedak di dunia sahaja. Benda dan kelebihan itu tak akan pergi ke akhirat langsung. Mu hanya boleh kecak atas muka dunia, akhirat tak boleh. Mu ada harta di atas muka dunia. Sekadar tu saja. Kalau mu tak bagi ke akhirat. Zalika mata'ul hayat. Inilah tempat bersedak hidup di dunia. Tetapi Tuhan raya wallahu indahu husnu ma'ab. Ingatlah di sisi Allah itu tempat sebaik-baik tempat kembali. Lebih baik lagi, sedap lagi akhirat berbanding dengan dunia. Hak tu bagi orang suka akhirat. Manakala orang suka Allah Ta'ala, lebih sedap daripada dunia, lebih sedap daripada akhirat lagi. Duduk dengan Allah Ta'ala ni, jadi kekasih Tuhan. Hati sentiasa muraqabah dengan Allah, sentiasa detik macam tek 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 tek, duduk dengan Allah Ta'ala macam. Ya buah pun hati dia tek 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 tek, duduk dengan Allah macam. Ya jalan pun tek 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 tek. Maka orang duduk dengan Allah Ta'ala ni bukan di dunia, bukan di akhirat, tak ada masa. Kalau akhirat, dia ada masa dia. Lepas dunia, kita pergi akhirat. Orang dunia, sekadar ni saja dunia. Orang akhirat lah. Orang ahlillah, tak ada dunia, tak ada akhirat. Dunia pun dengan Allah, akhirat pun dengan Allah. Tak ada dunia pun, tak apa dengan Allah Ta'ala. Tak ada akhirat pun tak apa. Ada orang tanya kepada Syekh Yazid Bustami. Hai tuan guru, bila mu nak beramal? Bila mu nak berzikir? Anak murid dia tanya. Anak murid dia nampak tok guru dia tak beramal lah mana. Hamba duduk berzikir, tok guru nampak duduk saja. Lepak cukup punya. Katanya Syekh Aziz Bustami, hamba nak berzikir bila? Hamba nak berzikir, tanya orang masuk syurga belakang dah, orang masuk neraka belakang dah. Lepas orang masuk syurga belakang dah, orang masuk neraka belakang dah, pada masa itulah Yazid Bustami akan keliling arah Tuhan duk sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kerana hamba bimbang kalau hamba beramal sebelum tu takut hamba nak ke syurga, takut. Takut hamba beramal sebelum pada tu hamba takut ke neraka, tahu. Tapi dia jelas dah siapa dia masuk syurga, masuk neraka ko. Hamba ni duk mana tak apa, betul lepas tu baru hamba zikir. Baru tak ada niat nak kepada syurga, nak kepada neraka, betul-betul nak duduk ngamu ya Allah. Dia nak ayat gitu. Bukan kata dia hina syurga, bukan dia perlekeh ke neraka, ke tak. Tapi nak rakyat keikhlasan tu. Selagi mana hadiah masih belum dibahagi, ada di hati seseorang tu nak kepada balasan dan hadiah. Lon ni sekarang ni, lon. Kadang-kadang kita duk beramal, bela-bela tolak tu yang mari lagi. Pahala benda ni. Dah sebab apa? Sebab hadiah tu tak bagi lagi. Syurga tu tak bagi lagi. Maka takut kita duk subhanallah, la ilaha illallah, kita duduk mengaji, kita duduk berzikir ni, ada nak pergi kau. Bila kau tak ada, apabila dah bagi tu hadiah. Widah syurga, widah neraka, widah. Hadiah sudah dibahagi dah. Berarti kita beramal pada masa tu betul-betul kerana Allah Ta'ala. Tu. Ni orang supi lah. Pok kita jangan buat lagu tu. Pok kita ni set sapi ni. Terus duduk koyak lah. Perasaan kita bukan perikat lagu tu. Jangan tiru-tiru. Perasaan ni kalau tiru ya jadi perasaan. Beza tu. Perasaan dengan perasaan. Nak tindih di perasaan. Dolah kawan tu. Perasaan ni dia anggap benda tu saya lagu tu supaya Syekh Aziz Bustami tu orang suruh mengaji, orang suruh gapo, tak apa nanti ustaz hamba nampak tak beramal ni nanti orang masuk syurga belakang masa tulah hamba akan putar arah sedap kecek lagu tu karuk belakang tu perasaan panggil perasaan ataupun khayalan. Bapa panggil khayalan kerana benda itu bukan hakikat perasaan kita pun. Bukan sejati diri kita pun. Kalau hak sejati tak apa. Syekh Aziz yang kecek lagu tu orang tak marah. Sebab sejati sungguh diri dia. Perasaan dia lagu tu. Kita tak boleh kecek lagu tu. Sebab bukan sejati kita. Hanya dakwa kita. Kita dakwa benda tu.
Kerana benda belum sampai lagi tapi rasa kita dah. Tu dakwa dia panggil. Menyatakan benda yang kita tidak miliki, tu panggil dakwa. Barang ni milik saya, tu panggil dakwa. Barang tu duk mana? Duk tangan demo lah ni. Tu panggil mendakwa, yakni menyatakan barang tu milik kita sedekah mungkin milik kita. Tu panggil dakwa dah tu. Perasaan tu demo ada sungguh. Ada lagi. Ada jangan duk kecek lagu tu. Tu panggil mendakwa. Mendakwa ni paling besar sekali masalah dalam ahli hakikat adalah mendakwa. Masalah paling besar sekali dalam ilmu hakikat, benda bukan perasaan kita, kita kata tu perasaan hamba. Benda tu bukan makam kita lagi, kedudukan kita lagi, kita kata tu makam hamba. Sudah. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum lillazina attaqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibadi. Katakanlah ya Muhammad, mahukah aku khabarkan kepada kamu sesuatu yang lebih baik daripada semua itu, iaitu orang yang bertakwa di sisi Allah Ta'ala. Mereka itu dapat apa dia? Beberapa syurga, jannatin. Bagi orang yang bertakwa dapat syurga yang mengalir di bawah syurga itu sungai-sungai. Comel sungguh syurga ni. Rumah ada sungai dalam. Mengalir biu. Kita pun suruh alik juga. Nak pergi berjalan situ, nak pergi berderak situ. Sebab apa? Sebab ada air sungai, tepi patah. Khalidina fiha. Dahlah tempat comel, kekal pula. Dunia ni comel tak kekal. Antara keindahan syurga adalah kekal. Benda kekal. Bukan kata kekal dah. Semakin indah, semakin indah, semakin indah. Kita, kalau benda comel, hari ni tengok, esok tengok, lama-lama jemu juga. Syurga ni, hak kita makan, contohnya buah makan. Allah sedapnya buah. Makan pula. Sedap lagi. Kau sedap. Tak berhenti. Kau sedap. Bukan kata kau buah. Kau sedap. Ni nikmat Tuhan dia buat. Kerana Tuhan itu kehebatan dia tidak ada hingga dan sakatan, maka dia boleh buat satu benda yang di luar kemampuan manusia, kesedapan yang tiada hingga dan tiada berhenti. Nikmat. Manusia jadi kau gagah, kau sedap tubuh, kau gapo. Kita kau tua, kau sakit, kau nyanyuk, kau tak betul, kau gapo. Dalam syurga, kau muda, kau rasa segar, kau hebat, kau sudah. Umur 33 ya. Kau tino umur 18. Kau jatuh umur 33. Khalidina fiha, kekal dalam syurga. Fiha azwajum mutahharah. Ni buat kita minat ni kali. Isteri-isteri yang bersih. Bersih daripada sebagai kotoran. Tak ada hik, tak ada inguh, tak ada. Habis bersih belaka. Tak ada benda-benda kotor. Peluh tak ada. Gapo. Satu perempuan yang sangat indah dan sempurna keindahan dia. Bersih belaka. Tak pernah disentuh oleh mana-mana manusia. Tak pernah dilihat milik kita. Beratus ribu orang duduk tunggu kita seorang. Pas lagu mana lah. Selok lah hamba seorang. Boleh tak hamba nak ajak saya hamba? Saya demo boleh banyak tu juga. Pada bila masa nak tolong kita. Orang paling lewat sekali masuk neraka syurga. Nama dia, gapo dia tak ingat dah. Luka, kau gapo dia tak ingat nama dia. Dia dapat syurga 10 kali ganda dunia. 10 kali ganda luah dia dunia. Tu syurga bagi orang yang paling lewat sekali masuk syurga. Lepas tu puas. Hamba kalau boleh tanah besar kapur bagai ni pun tak ada nak cara dah.
Penuh macam-macam dalam syurga tu. Anak bidadari saja cuma mana tu. Mene macam-macam. Counter Strike pun ada. Ada berlaku. Nak main gapo dia? Boleh berlaku. Boleh tak nak main dalam syurga. Gapo dia kita minat? Gapo dia hak kita gila-gila sangat dalam syurga tu. Kita minat bergocoh. Kita paling bisa sekali gocoh. Kita minat main gapo ikutlah. Main terbang ko. Main gitar ko. Main kerong ko. Bisa sekali main kerong. Jauh. Boleh kerja. Masuk belakang. Tidak bisa tu. Tidak kau sedap semua permainan dalam syurga. Semua hak kita nak, hak kita nafsu kita rasa nak boleh berlaku. Minum arak boleh. Bukan minum dalam gelas. Tu hawi satu sungai daripada arak. Sungai weh. Lah ni tak minum sani arak. Tu pun minum susu minum. Pening-pening. Oh jeng pala. Minum jeng pala-pala. Minum nampak jadi fly panggil. Arak terbang. Tak tahu kat mana. Tapi arak dalam syurga, rasa-rasa tuduh. Tapi sedap dia dan la yusaddauna anha wa la yunzifu. Tidak memeningkan kepala dan tidak memabukkan. Jadi arak ni makanan special juga. Cuma atas muka dunia Tuhan kata kalau mu minum hak ni, akhirat mu tak boleh minum. Mu nak pilih hak mana? Tetapi Tuhan royak arak ni masuk dalam kategori disebut dalam Al-Quran. Disebut dalam Al-Quran minuman special dalam syurga. Kita sebut Nescafe, Milo Obey, ambo berahi sungguh. Oh Neslo Bing. Neslo tak sebut air, tetapi beberapa jenis air disebut dalam Al-Quran. Antaranya arak al-khamar. Arak. Kerana manusia Nabi Muhammad mari zaman jahiliyah orang minat minum arak belaka. Sek-sek tungging arak belaka. Jadi bagi dia minuman paling special bagi dia arak. Maka Tuhan kata jangan bimbang. Maka disebut dalam Al-Quran kerana pada masa tu orang suka minum arak. Tak apa, arak ada Al-Quran ada. Berkali kalau mari Al-Quran turun di Malaysia mungkin ayat tukar. Minat makan budu kau berapa dia? Mungkinlah. Disebut di dalam Al-Quran. Mu minat makan budu dalam Al-Quran. Budu lebih sedap lagi. Disebut perkataan budu. Ada orang tanya ada nah kodok budu-budu ni. Memang kata ada nah budu ni disebut dalam Al-Quran. Iyyaka na'budu. Nama penak sungguh pok ni bahasa penak. Iyyaka na'budu tu bukan maksud dia budu ni. Dia kata makanan ni disebut di dalam Al-Quran. Iyyaka na'budu, penak sungguh. Dan redha daripada Allah. Tuhan suka. Kita duduk atas muka dunia benda tentu Tuhan suka. Kita rasa kita baik dah, kita rasa kita hebat dah. Kita rasa kita taat dah, kita rasa kita ikhlas betul ke? Mu tahu ke dak Tuhan suka kau mu, takut Tuhan benci tahu kau mu. Takut Tuhan menyapuh tahu tengok muka mu. Mu duk kaya baik, mu duk kaya mu aku jurus dah, aku taat dah. Takut Tuhan benci tahu tengok muka kita. Tapi orang dalam syurga ni Tuhan kata aku suka dia. Siapa dia boleh masuk syurga berarti dia sudah disukai Allah. Dah Tuhan kata hak dalam syurga semua aku suka belaka. Tak sedia itimah dia mau masuk syurga boleh tentu Tuhan suka dia. Tuhan royak dah. Orang dalam syurga pasti hak aku suka saja. Hak aku tak suka aku tak boleh dalam syurga. Tepat lain minta maaf. Hak tu kita kata al-himyatu fil abdani tarkul mukhalafati bil jawarihi wal himyatu fil qulubi tarkur rukuni ilal aghyari wal himyatu fin nufusi tarkud da'awi. Al-himyatu, himyah ni patah. Benda kita tak boleh buat. Kita panggil patah. Benda yang kita kena patah untuk kebaikan. Untuk kebaikan tubuh badan kita. Supaya tubuh badan kita tidak disakiti. Supaya tubuh badan kita tidak kena neraka Tuhan. Gapo dia patah dia meninggalkan daripada
bersalah dengan anggota, buat kesalahan dengan anggota, yakni menjaga perkara-perkara syariat. Tu dipanggil patai tubuh. Siapa dia nak badan tubuh dia tidak dikena oleh api neraka, patai dia jangan buat benda-benda yang mukhalafah. Mukhalafah ni menyalahi perintah Tuhan. Kalau mu nak jaga tubuhmu daripada kena azab Tuhan, mu kena jaga perintah Tuhan. Kalau mu rasa mu tak sih ikut mu lah tubuhmu ko, mu iwaklah gapo-gapo. Maka mu jangan marah Tuhan kalau mu kena api neraka Tuhan. Dah mu tak jaga patai dia. Dan patai bagi hati pula supaya hati sentiasa sihat, sentiasa itu gapo dia? Meninggalkan bergantung dengan selain Tuhan. Ar-rukun ilal arya. Rukun ni maknanya tempat sandar, tu dipanggil rukun. Rukun ni kalau bangunan ujung tu, bucu tu. Bucu tu dia panggil rukun. Rukun Yamani, rukun Syami, rukun Yamani, rukun Hajarul Aswad. Rukun ni hok bega. Bapa hok bega ni biasa orang waktu tiye. Tiye tempat orang sandar bata, tempat orang wak sandar dinding, wak sandar perabung, tempat gagah. Biasa bucu ni tempat gagah kerana dia tiye. Maka kita nak patah hati kita ni jangan sandar. Jangan kita berpaut, jangan kita bergantung, jangan kita berharap kepada selain Tuhan. Kalau hatimu ada lagi harapan dengan tu selain pada Tuhan, rasa makhluk tu dapat jaga dirimu, dapat makhluk tu dapat mu minta tolong, dapat gapo, maka mu tak patah hatimu. Kena menyakitlah hatimu jawapan dia. Wal himyatu fin nufusi tarkud da'wi. Dan patah untuk hawa nafsu pula. Hati lain, nafsu lain. Hati-hati, nafsu ni jiwa. Jiwa kita ataupun diri kita. Tu yang panggil nafsu. Diri ni ada diri yang baik, ada diri yang jahat. Nafsu yang jahat dipanggil nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah. Tiga nafsu ni diri jahat berlaku. Kadang-kadang pakai ammarah. Kadang-kadang dia pakai lawamah. Kadang-kadang dia pakai mulhamah. Tiga ni jahat lagi. Lepas tu nafsu yang baik pula, dia ada 4 pula pakai dia. Pertama mutmainnah. Ni nafsu molek ni. Kedua, nafsu radiyah. Lepas tu nafsu mardiyah, lepas tu nafsu kamilah. 4 pakaian bagi nafsu lepas dia jadi baik. Jadi 7 martabat nafsu, 3 nafsu jahat, 4 lagi nafsu baik. Tapi semua nafsu lagi. Kena ingat. Bagi orang yang ikhlas, jangan ada nafsu. Lagu mana? Nabi-nabi. Nabi-nabi bukan nafsu mardiyah kamilah dah. Katanya Tok Guru, apa dah? Katanya Ustaz Mustafa Al-Jiasi dalam kitab dia mengenal diri dan wali Allah. Dia kata nafsu nabi-nabi ni seperti belia dah. Intan dan berlian. Kita ni perikat besi, temaga, emas 10, emas 9, emas gapo. Hak paling sempurna emas 9 lah. Emas 10 waktu paling tinggi sekali nafsu kamilah. Lepas tu nafsu nabi-nabi intai berlian. Tak boleh suka dah dengan emas, harga lebih tinggi lagi. Masih nafsu lagi. Sekalipun kamilah nafsu lagi. Maka apabila nafsu, sebab itulah ada zikir dia. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam tariqah Qadiriyah, dia ada 7 martabat cara zikir. Zikir nak keluar daripada nafsu ammarah, nafsu ghani nampung. Kena zikir. Nafsu mutmainnah nak keluar lagi dari nafsu mutmainnah. Sebab dia nafsu lagi. Radiyah, dia baik dah. Ya, tapi dia masih nafsu. Mardiyah pun, kamilah pun. Maka ngatik lagi. Nak keluar daripada benda tu siapa hilang habuan nafsu.
Nafsu ni ada diri tu lagi. Sekalipun diri yang baik, ya diri masih ada lagi. Nafsu diri yang mutmainnah pun, diri yang tenang. Oh ya, diri tu masih ada lagi. Maka untuk patai bagi nafsu adalah meninggal daripada mendakwa-dakwa. Menyatakan milik benda yang bukan kita milik. Akulah hok pandainya. Kerana akulah benda ni jadinya. Sebab akulah. Sebab aku rajinlah aku jadi ni. Sebab aku lawan nafsu lah aku jadi gini. Aku lagi. Sekalipun benda tu nampak baik dah, tetapi aku tu ada lagi. Aku tu nafsu tu. Kadang-kadang aku tu jahat. Buat benda jahat aku tu. Kadang-kadang dia buat benda baik dah aku tu. Aku lah, kita nak kata aku dia. Aku je minum, aku je. Hak buat taat pun aku. Hak buat maksiat pun aku. Tapi kalau buat maksiat, dia panggil aku hak jahat. Aku hak baik, aku hak buat taat. Tapi aku lagi. Tak say aku ni tak say aku ni. Kalau boleh jangan ada aku, kena ada dia. Ataupun ada kamu. Ikutlah, bukan kita. Tu. Hati kalau nak jaga, nafsu kalau nak jaga lagu tu lah. Pas lagu mana kita nak selamat daripada benda-benda lagu tu? Nak jaga, nak patai nafsu, nak patai hati, nak patai gapo. Kena cari guru-guru dia. Kena cari ahli dia. Jangan duk mengaji nahu. Ngaji nahu, ngaji sorah, ngaji balaghah, ngaji ilmu alat, ngaji tauhid, ngaji fiqh, tiba-tiba nak jadi kenal Tuhan. Tak boleh, kena cari ahli lah. Orang yang kenal Tuhan, orang yang ahli dalam bidang ni. Lagu mana dia reti nak buat perasaan keakuan kita. Dia akan uji sungguh sampai cabut pecah penggal aku tu, tahu duk mana tu. Katanya Abu Hasan Asy-Syadzuli kata, man lam yataghalghal fi hazihil ulumi mata musirrun ala kabairi wa huwa la ya'lamu. Sesiapa yang tidak bersibuk diri, siapa yang tidak ambil endah dengan ilmu-ilmu ni, ilmu cara bak hati ni, bak hati jahat, bak diri yang jahat, bak nafsu, bak kolbi hati, bak nafsu, bak diri yang jahat. Maka kalau orang tak cara, tak endah, orang dia bisa berlakon dah. Masya Allah dah dapat anugerah dah. Orang bijak, orang gapo, tapi dia tak cara ilmu ni. Katanya Syekh Junaid katanya Abu Hasan Syadzili kata, orang ni akan mati dengan keadaan duk buat dosa besar sedekah dia tak tahu. Mati dalam keadaan buat dosa besar. Gapo dia? Mati dengan mazmumah. Tak ada bersih hati dia, pakai mati dengan tak tahu gapo dia. Doa ibadat pun hati tak bersih lagi. Semaya dah, puasa dah, zikir dah, tapi temu dengan Tuhan dengan hati duk kotor lagu tu lagi. Paling kurangnya duduk mengaku aku baik, aku selamat, aku baik. Orang lain ikut dia nak jadi gapo dia hatu setan kau. Mujur aku ada perkataan aku. Maka benda ni besar di sisi Tuhan ni. Orang tak bersih hati ni dosa besar di sisi Tuhan. Sekalipun dia buat dah ibadat lain tapi dia tak bersih dari sudut hati. Dia nak bersih hati ni payah. Ramai orang bab ibadat luluh belaka tapi dalam bab bersih ni tak luluh lagi. Hak bersih ni hak masalahnya. Kereta tu sedap kita naik kereta bukan sebab body kereta, enjin dia. Tak ada enjin bubuh air ko, bubuh Nescafe O dalam enjin. Netuk tu api ikut nyala. Biar body sedih pun. Enjin tu yang menggerakkan kenderaan. Enjin paling manfaat. Hak mana besar? Enjin ko body. Body gitu-gitu tak apa penting enjin sedap.
Kalau body comel, tak kat start pedoh apa. Jadi orang yang mencuaikan benda batin itu duk kekal dosa besar. Bandingkan dosa hak luar ni besar dah, kecil ni sebuah dengan hak dalam. Ni sebuah dengan hak dalam. La tufrihaka ta'atun li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Katanya Syekh Ibnu Athaillah kata, mu jangan suka, jangan buat mu rasa gembira dengan sebab satu-satu taat yang kamu buat. Mu buat satu taat mu rasa gembira. Mu boleh semaya, ya aku boleh semaya, suka. Boleh berzikir, suka. Boleh mengaji, suka. Boleh tutup aurat, suka. Boleh makrifat, suka. Boleh kenal Tuhan, suka. Jangan suka. Setiap benda yang keluar daripada dirimu, mu rasa aku boleh buat taat, aku boleh buat taat. Jangan suka. Tapi sukalah dengan ketaatan itu kerana ia daripada Allah. Benda sama. Kita boleh semaya, ada orang suka. Ada orang boleh semaya, dia suka. Tapi hak ni betul, hak ni tak betul. Sebab apanya? Sebab dia rasa dia yang baik. Dia yang semaya, dia suka. Salah lagu tu. Hak kita kena suka kerana Tuhan izin saya semaya. Terima kasih, ya Allah. Beza tu. Sama-sama suka di dalam taat. Tapi suka yang dipuji, suka yang tidak. Setiap benda yang keluar daripada kita, semua jangan suka. Kerana setara mana kita? Mu ibadat dengan dirimu. Betul kamu faham Tuhan. Tapi kalau mu rasa itu hanyalah pemberian Tuhan, baru. Kerana pemberian daripada Tuhan itu yang sempurna. Bukan pemberianmu yang sempurna, tapi pemberian Tuhan itu yang sempurna. Maka ibadat mu nak suka boleh. Ya, kalau mu rasa ia adalah anugerah daripada Allah. Jangan mu rasa ya kerana aku yang buat ibadat tu. Jangan. Tu maksud dia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Anfa'ul ulumi al-ilmu bi ahkamil abidi wa arfa'ul ulumi ma'rifatut tauhidi. Semanfaat, sefaedah ilmu yang paling manfaat adalah ilmu mengenai hukum perhambaan. Hukum hakim mengenai siapakah dia, saya. Saya ni sebagai seorang hamba. Tu paling manfaat sekali. Kerana manusia apabila belajar hukum menjadi seorang hamba, itu paling manfaat. Kerana dia seorang hamba. Bahkan ilmu yang paling berhajat seorang hamba adalah ilmu kehambaan. Ni kita hamba tapi belajar ilmu wali. Belajar ilmu malaikat, belajar ilmu makhluk lain. Pedah apanya? Hak manfaat kepadamu, mu belajar lagu mana mu nak jadi hamba Tuhan. Kamu hamba ke? Apa mu belajar ilmu hak luar daripada hak paling manfaat, mu belajarlah gapo biar mu rasa mu hamba Tuhan. Mu ngaji matematik, ya biar mu rasa mu hamba Tuhan dalam matematik. Mu ngaji bahasa Inggeris, mu ngaji sains, mu ngaji gapo biar mu rasa hamba dalam ilmu tu. Tu paling manfaat bagi dirimu. Kalau mu ngaji agama mu tak rasa dirimu hamba, rasa mu lebih pula, itu bukan hamba tu. Maka ilmu tu tak beri manfaat. Ilmu paling manfaat, ilmu yang menyebabkan mu rasa jadi hamba. Tu ilmu paling manfaat. Macam-macam ilmu. Kadang-kadang ilmu agama, kadang-kadang ilmu dunia, kadang-kadang kemahiran, kadang-kadang gapo dia. Ya, tapi saya rasa hamba situ. Baiklah seorang tak tahu apa, duduk nyadaknya. Belajar ilmu nyadaknya, tapi dalam hati dia rasa dia hamba Tuhan. Inonya hamba. Ni hamba ya. Tak ada lebih gapo. Segar saya ustaz. Daripada hendak mengaji agama, hendak rasa besar lebih pada orang lagi.
Tu bukan ilmu hamba, tu ilmu Tuhan. Nak jadi Tuhan. Hak tu paling manfaat bagi seorang hamba adalah ilmu kehambaan dia. Kerana dia hamba. Kena belajar semua ilmu hak menyebabkan mu rasa hamba Allah Ta'ala. Dan paling tinggi pula. Paling tinggi ilmu. Saat ni ilmu hak paling manfaat. Hak paling banyak faedah guna dia. Hak ni paling tinggi pula ilmu ma'rifatut tauhid. Kena mentauhidkan Allah Ta'ala pula. Lepas rasa diri tu hamba, tinggi dah ilmu tu. Dah. Tu paling manfaat untuk diri kita. Tetapi nisbah pada ilmu pula, hak paling tinggi ilmu mengenal Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah. Hak paling manfaat untuk diri kita ilmu berkaitan dengan hamba. Yo, betul yang paling manfaat. Tapi hak paling tinggi dalam keilmuan adalah ilmu makrifah tauhid dia panggil. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Apa perlu kalau kita mengesahkan Tuhan? Tuhan tidak sadar. Apa faedah kita mengesahkan Tuhan lagi? Kita tahu ya. Tak perlu mengesah Tuhan. Tuhan dah sadar. Lepas tu apa faedah saya belajar? Nak biar mu tahu ya. Benda tu berlaku dah pun Tuhan. Tak ada lah Tuhan. Dah selain pada Allah Ta'ala. Lepas tu amal ngaji ni. Nak suruh mu ya tahu. Benda tu dah berlaku dah pun tauhid ni berlaku dah. Oh, sebab saya mentauhidkan Tuhan. Taklah kita kata kita mentauhidkan Tuhan. Tak boleh. Nak mentauhidkan lagu mana? Mereka tahu yang tauhid dah. Dia sadar. Supaya kita. Saya lah buat gelas ni. Gelas ni buat dah. Nak buat ke mana? Tuhan tu tauhid dah dia tu. Kita nak mentauhidkan dia ke mana? Kita tahu sudah tak apa dah. Cukup sekadar tu. Tahu yang benda itu sudah tauhid dah. Tahu yang Allah Ta'ala itu cukup tahu saja kita. Tahu tu pun ada hak kemah, ada hak tak kemah. Sebab tu siapa dia yang mentauhidkan Tuhan berarti dia mensyirikkan Allah. Mentauhidkan lagu mana Tuhan dah mentauhidkan dia? Berapa orang nak mentauhidkan dia? Tuhan dah sosok je seorang. Siapa dia yang mentauhidkan dia? Tidak Tuhan sendiri. Apa kita pula mentauhidkan Tuhan? Lepas tu masuk mentauhidkan, kita tahu tak apa dah. Tahu yang Tuhan itu Lepas tu Tuhan itu dia sendiri tu. Apa kita yang mentauhidkan dia pula? Dia sendiri dah. Bukan tauhid apa? Kenapa bukan kata maksud mentauhidkan Tuhan menjadi mensyirikkan. Berarti hamba nak jadi orang kafir. Bukan gitu. Ramai orang ilmu hakikatnya tukar syarah. Berarti kalau kita tak boleh mentauhidkan Tuhan, berarti hanya Tuhan boleh mentauhidkan Tuhan. Jadi kalau kita tak bolehlah mentauhidkan Tuhan. Nah, ada kata-kata pokok dia. Tak ada, kita tak boleh mentauhidkan Tuhan. Hanya Allah yang mentauhidkan Tuhan. Dengan mentauhidkan diri dia. Jolalah betul lah. Tetapi kita ke boleh tahu pun tak apa dah. Sebab manusia tak ada kuasa nak capur urusan makhluk. Urusan Tuhan lagi-lagi lah tak boleh. Kita nak konsep makhluk Tuhan. Tuhan nak buat ujian hari ni. Kita tak boleh buat ujian. Tak boleh konsep. Hak tu pun Tuhan makhluk kita tak boleh konsep dah. Tuhan bak tauhid dia, bak makrifat dia, bak apa dia, bak ilmu dia, bak kudrat, bak iradat. Nak konsep lagu mana? Nak rana kita dengan Tuhan ni. Tak boleh buat lagu mana dah. Makhluk pun kita tak boleh nak beki dah. Apatah lagi Tuhan. La uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah ya Tuhanku, aku tak boleh nak pujimu. Anta kama asnaita 'ala nafsik. Mung supah mu puji, aku tak reti aku nak puji ke mana. Memang aku nak sebut alhamdulillah, 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 segala puji bagi Tuhan. Tapi aku nak kata puji pun tak. Sebab hak puji sebenarnya aku tahu. Kalau hamba tak tahu ni bukan puji, tu mengaruk dia panggil. Kita nak puji seseorang, nak kritik seseorang, nak komen mengenai seseorang, kita kena tahu mengenai dia. Ni kita tahu ke tak mengenai Tuhan? Betul kalau dia mahu tahu? Hamba pun gitu. Maka betul kalau dia mahu nak puji dia, takut tak betul lagi. Tak kena lagi dengan bahasa dia. Nabi Muhammad kata la usi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Aku tak boleh pujimu ya Allah. Mu diri boleh pujimu. Anta mu supo hak mu puji dirimu.
Berapa banyak orang dok anggap dia lah pemuji Tuhan. Puji Nabi Muhammad. Dolo ko. Dia mau kenal ko Nabi Muhammad siapa. Katanya Sayyidina Abu Bakar kata saya tak kenal Muhammad kecuali bayar dia saja. Katanya Abi Omar dalam doa dia lah, doa Maulid kata lah. Tahu dah? Mana? Saya ingatlah. Lakin hubban fi syara'iri qad da'a limadihi safwati rabbina wa hadana. Gitu lebih kurang dia. Enggak boleh tak ingat mana? Alhamdulillah lah. Tak ingat mana tadi. Mula-mula dia sebut gini. Ya Allah ya Tuhanku. Aku ni puji Nabi Muhammad dalam maulid aku. Tetapi bukan puji pun. Nak panggil puji pun tak boleh. Nak panggil puji pun tak boleh. Lakinna hubban fis sarairi. Akan tetapi kerana ada saya dalam hati aku limadihi safwati rabbina wahadan. Kerana ada saya ni yang menyebabkan aku puji juga kekasih aku Nabi Muhammad. Bukan kerana aku puji betul pun, tak kena aku puji, tapi kerana perasaan ni menolak diri aku untuk puji juga Nabi Muhammad. Bukan aku puji ni betul, kerana mu puji dah kekasihmu. Mu lebih tepat lagi kalau mu puji kekasihmu. Mu tahu sebab ciptaanmu. Mana kalau aku puji ni juga, tengok dalam qasidah aku, dalam maulid aku. Tapi nak panggil puji pun tak, tetapi kerana apa? Kerana dalam gelonjok perut, dalam perut aku nak juga sebut puji juga Nabi. Sebab apa? Tak tahan sangat dah fisara ini. Dalam hati aku nak puji, tapi tak boleh dipanggil puji pun. Tetapi kerana perasaan tu puji jugalah sebut alhamdulillah. Sebut dengan tak tahu apa pun hamba ya Allah ya Tuhanku. Tu orang tu ya faham Muhammad tu siapa dia. Allah tahu. Wa ma araftu Ja'alallahu quluba ahli dunya mahallan lil ghaflah wallahu a'lam. Ustaz, saya nak tanya berapa kali wajib kita angkat takbir dalam solat? Tidak wajib angkat takbir. Tak ada hukum wajib akad takbir, yang wajib hanya takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Sekali saja. Iaitu menyebutkan Allahu Akbar di mula-mula sembahyang. Sebut Allahu Akbar. Angkat tak wajib. Sebut di tempat lain Allahu Akbar, Allah. Tu takbir intiqalat, sunat hai'ah saja, tidak wajib. Sekali saja sebut Allahu Akbar dalam semaya ketika mula-mula semaya. Sebut bukan akad tangan Allahu Akbar. Tak siap akad tangan pun sah. Tanya berapa kali? Tidak ada kali dalam. Tidak ada berapa kali akad tangan dalam semaya, akad takbir. Kenapa saya rajin bermimpi benda-benda yang dah lepas? Bererti zaman-zaman belajar di madrasah dulu-dulu. Lepas tu nak tayak ke mana? Mana hamba tahu. Kadang-kadang manusia itu diberi ingatan semula. Ingat kita ni, apa dia kita buat? Ya ni 3 martabat. Ni berfikir. Otak ni ada 3 martabat. So, depan, tengah, belakang. Hak ni tempat kita berfikir. Tempat kita mengoyak guna otak depan. Sebab tu orang kalau kuat mengoyak, depan ni masalah. Cara nak kawal dia, banyak baca kuliah ayyuhal kafirun. Sebab tu orang kalau beramal kuat-kuat, orang dulu dia tak pakai piyuh. Dia molek beramal kena tutup kepala, pakai piyuh kau pakai kain serban kau. Kalau tak pakai piyuh, dia masuk dia pecah sini. Pecah di sebelah hadapan, dia jadi teruk, otak dia jadi berat. Dia jadi ngoyak, hidup jadi terumbang-ambing, tak fokus. Orang kecek dia makan nasi dah. Tak jawab. Jadi tak boleh fokus. Berarti kau ni dia pecah. Hak ni hak peringkat pertama ni. Peringkat otak khayal, otak berfikir. Maka cara nak tarik semula otak dia hak pecah saat ni biar kemah gimana? Baca kuliah banyak. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kayak kuliah ya ada a'budu ma ta'budun wala. Kalau orang tak boleh fokus, tak boleh baca kuliah, tak jumpa cari. Tak kelik. Ma a'budu wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budu ma abatum wala antum.
Seminggu dulu ala amtu abidun nama tak tahu kat mana. Kalau orang macam ni. Orang kalau tak ingat kuliah, orang ni jenis kurang fokus di sini. Berarti kalau orang boleh ingat kuliah, otak demo ni boleh fokus lagi. Normal lagi. Sebab tu orang kalau jenis mari jenis ising kau beramal, suruh dia baca kuliah, nak suruh fokus dia mula. Baiki semula otak dia sini. Sebab tu kita nak beramal, kena pakai piyah. Tutup sikit kepala. Kerana berat sangat mari tu, takut dia jadi pecah. Ni. Hal ni tempat kita ingat sesuatu. Ngapa ngoya mikir depan ni patut ni ingat. Ingat dak tengah baru. Ingat ni dak tengah. Jadi kita dak membaca. Kita kena pindah otak depan, buat lagi pindah ke otak tengah ni. Oh, baru ingat. Kalau duk main tak masuk otak tengah, tak ingat. Sepak batu, tak ada sepak batu lagi tak ingat dah. Lepas pada otak tengah ni, dia akan jadi memori. Otak belakang kekal. Sebab tu orang kalau accident teratuk sebelah belakang, dia tak ingat cerita dia zaman muda. Siapa dia? Saya. Tak kenal dia. Apa dia? Dia tak ingat dah memori dia. Ni otak dulu belakang. Accident. Jadi kena jaga kepala sebelah ni, tengah untuk kita mengingat hak ni. Kalau hak ni dia tak ingat hak benda hak berlaku sekarang, tengah nak ngapa dia tak ingat. Tengah. Kalau hak memori masa dia kecil, kau mak dia, kau ayah dia tak ingat habis balik belakang. Jadi kadang-kadang manusia dia masuk alam. Dia masuk alam hak di belakang. Memori dia dulu. Maka memori ni kekal, ya kekal. Tuhan buat lagu tu, tak tahu buat apa. Al-Quran ada sebut wa antum hina izin tanzurun. Kamu pada ketika itu, ketika apa? Iza balagatir ruhu. Apabila ruh sapa kepada hulkum. Ruh kita nak cabut dia sapa sini. Ni last kali ni nak cabut ni. Dia bunyi lembu kena sembelih. Saya tengok lembu kena sembelih. Dia bunyi mana? Dia nak lepas nyawa dia. Dia nak lepas nafas dia. Duduk sini. Ada duduk sini. Wa antum hina izin. Mu ketika tu tanzuru. Mu tengok habis semua pemandangan. Tuhan tengok dalam masa 1 detik saja kita dapat kita masa kecil ke kita balik. Habis pemandangan. Sebab tu kalau orang buat jahat, dia akan keruk muka dia. Asulullah. Muka dia akan jadi keruk ketika nak meninggal kerana dia tengok pemandangan tak comel. Perbuatan dia, ya perbuatan dia. Mana kalau orang lega, orang buat baik pula dia tengok Allah aku dia boleh duduk pondok, masya-Allah sabar juga. Orang lain duduk kubur aku tak kubur. Sikit-sikit jadilah orang lain berat lagi. Jadi dia akan ya gitu. Dalam kitab kata dia akan jadi panggil apa dah? Menarik nafas lega panggil nak tunjuk orang. Entah kalau tengok orang mati akan ada rapuk muka. Nampak lega macam dia. Hak tu dia tengok pemandangan yang menyejukkan hati dia. Hidung dia akan jadi kembal. Gitu. Tu tanda orang mati molek. Jangan kata nama orang mati nampak kakak ni aku duk asal dah. Punuh set-set lipat. Jangan royak lagu tu. Kemungkinan itulah seksa dia paling lah. Lepas tu tak adalah seksa dia. Jangan duk gaduh kata. Jadi alam mimpi tu dia masuk alam lagu tu. Kita teringat gitu. Jadi benda tu tak ada jadi masalah apa dia. Sebab dia tu kita akan tengok lagi. Ketika nak mati kita akan dapat tengok jelas lagi. Hak ni mungkin jarang-jarang kita termasuk di alam dulu-dulu. Memori kita tak akan hilang dah. Sekalipun kita lupa. Ya sekalipun kita lupa. Ingat manusia ni memandai bukan dengan mata saja dah. Memori ni bukan dengan mata saja. Begitu juga bernafas bukan dengan hidung saja. Mengaji. Apa kita kelik ngaji tengah malam. Nampak ngaji tasawuf dah. Ngaji kelik tengah malam. Sudah. Tengah malam kelik lalu kot dalam hutan pula. Sudah. Ni kata basikal sikit-sikit. Ngaji tasawuf dah tu. Takut lagi kat tu. Moga wali pun takut kat tu juga dah. Perut kata basikal. Kelik di rumah tidur ngegah hatu. Apa ngegah hatu? Masa kita kelik tak nampak hatu. Kita tak tengok hatu. Tapi balik ngegah. Nampak hatu.
Atu duk kata bersikap sekali dengan kita. Sudah. Mari mana pemandangan itu? Bulu roma kita ni. Bulu roma ni kajian menyatakan dia ni seperti kamera. Klik. Ya akan pukul gambar semua. Hak benda kita tak nampak dengan mata pun pukul gambar semua keliling. Sebab tu hak kita tak tengok pun kita tengok ketika kita jalan sana. Cuma kita tak perasan. Kita tengok tu punya. Tapi kita tak perasan, mata tak tengok. Tapi bulu roma kita tengok. Sebab tu orang belajar lepas ni. Menapah dengan bulu roma. Menapah. Itu ilmu lah. Begitulah nak ayatnya. Ustaz, masa kita tengah ngaji Quran, ada orang panggil. Bolehkah kita terus jawab? Atau kena perhabis sampai akhir ayat tu dulu. Lepas baru sebut sadaqallah. Lepas sebut sadaqallah. Lepas tu sebut moleknya janganlah aku pun. Janganlah tengok bismillah. Rahmanirrahim. Jadi bunyi pelik lah jadi. Tak boleh lah putus lah ayat makna dia lagu tu. Sebut sudah lah. Ayat bismillahirrahmanirrahim. Tak payah sebut sadaqallahul azim. Tak apa. Nak sebut boleh. Tak saya sebut pun tak apa. Apa hukum askar makan katuk masa latihan? Bukan dalam keadaan darurat. Lepas tu dalam keadaan gapo latihan ni. Kadang-kadang ambo tengok darurat juga tu yang lepas dalam hutan sore. Kita sore, pakat yo kita pakai boxer saja, we pisah so. We match gesek pun ibu seputung yang dari tu. Mu hidup dah aku lepas mu dalam hutan gelap tak tahu kali ililip jatuh gelak gelemak dalam 30 kilo 50 kilo mu balik ke camp ni semua dah. Tak dalam hutan tu. Mu balik biar hidup. Pisah so. Lepas tu ingat ada kedai mamak kau dalam hutan tu. Ada jual Maggi. Tak ada makan ni, lepas nak makan ke apa dia? Kalau tepi sungai tak apa. Boleh cari ikan-ikan uai kau dia. Kena hok jalan hostrik, hok tak ada hutan saja. Bawa ular sawo. Nak kata kuan. Jadi kadang-kadang nampak macam darurat. Tapi kalau tak darurat jangan duk makanlah. Tak boleh makanlah benda darurat. Dalam Quran kata siapa dia darurat famanit turra ghaira baghin wala adin fala isma alaihi. Siapa dia yang terparuk dan dia makan pun makan sekadar untuk dia nak tahan daripada mati ghaira wala tak melampau sangat. Okey, fala isma alaihi, tak dosa. Sebab dia makan tu hanya untuk dia kenyang ya. Bukan kata sengaja nak tahu dah benda ni haram saja aku nak lawan Tuhan nak makan benda haram. Bukan kamu makan kerana nak tu ya. Maka Tuhan tahu. Bukan saja-saja. Ni duduk molek-molek tu saja pergi ambil katuk, pergi ambil ular sawo makan baik. Kita buat makan Maggi ular sawo. Tu tak boleh lah, tidak darurat. Lagu tu. Jadi bukan dalam keadaan darurat ni hamba tak tahulah. Kalau bukan dalam keadaan darurat tak boleh. Kalau darurat nak kata puan. Siapa dia biasa masuk askar tahulah. Katuk tu dia pakai bagi makan. Masa ni tak boleh geli. Dah lapar kan. Sadaqallahul azim ni dia pakai. Macam ikan macam buru-puyuh nampak. Perut manisnya bocor ni pula. Sedapnya baru tahu. Masa kenyang ni boleh kata geli belaka. Sekarang tanya orang hok fatwa kata tak boleh. Kita bawa sekali. Ajak dia. Tak usah bawa makan ni ke apa dia. Buat cara kita pergi lagu mana puasa. Takut dia mula-mula. Hari pertama tu berewok dah. Sebab tu jangan juga kadang-kadang kita nak kata guana hukum ni. Hok karut tu ada, tak petikan ada. Tapi kalau hok darurat tak apa punya. Ustaz, apakah sekurang-kurang perbuatan syirik yang boleh menjadikan seorang itu murtad? Kini, syirik ni seorang itu menduakan Allah Ta'ala. Yakni menyatakan ada Tuhan selain daripada Allah. Sama ada penyataan lagu tu melalui iktikad dia. Dia rasa ada selain daripada Allah Ta'ala, ada Tuhan. Ataupun perkataan dia. Dia kata, dia sebut. Dengan perkataan dia, ada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Ataupun perbuatan dia.
Dia menyembah selain daripada Tuhan Allah Ta'ala. Dia sembah dalam bentuk mengabdikan diri kepada benda tu supaya sembah Tuhan. Maka ketiga-tiga ni, iktikad, perkataan, perbuatan mensyirikkan jadi kafir. Nah, adakah sambut Halloween boleh menjadi syirik sebab negara Saudi membenarkan menyambut Halloween. Terima kasih. Halloween ni hangpa tak tahu apa dia halo. Kalau halo tu hangpa tahu. Pego halo ni. Halloween ni tak tahu, hangpa tak boleh nak komen juga. Kalau hangpa tak tahu, hangpa tak berani. Apa dia maksud Halloween tu? Tahu Halloween tu orang dok kata hari hatu. Ya orang kafir ni dia ada hari hatu. Kalau Cina ada juga hari hatu dia. Hari tu hatu bersebar. Ya adalah hari cak gomeh kau apa dia. Apabila hatu ramai, dia kata kepercayaan dia, hatu ni mari nak serai dalam kampung, maka dia nak suruh hatu tu takut, dia pasal berdeh. Geng kergeng pom lari berat cak lidah hatu tu. Jadi dia pasal berdeh tu dia nak ambak hatu. Kita pasal berdeh memang jadi hatu gitu. Dia pasal berdeh nak ambak hatu. Tu kepercayaan dia. Jadi ada hari hatu. Kalau orang asli, hujan panah, hujan. Kepercayaan dia, orang asli royak. Setel saya panggil, hatu. Hatu ni apabila panah, mungkin dia ekong tak ada, rumah dia kipas pun tak ada. Jadi dia kepanasan. Kemasa dia minta dengan Tuhan atas, dia panggil. Orang asli kata, dia minta dengan Tuhan atas, suruh waktu turun hujan. Apabila waktu turun hujan, maka hujan turun, time waktu panah, popok dia pergi main. Oh, suka. Sebab tu kita jangan main hujan panah. Sakit biasa, demam. Sebab gocoh dengan popok dia. Kelas rabuk. Aku minta mu duk main juga. Jadi dia duk marah lagu tu. Jadi kepercayaan orang asli jangan main hujan panah lagu tu sebab hujan. Beritahu kan? Jangan main tu. Hujan panah tak main, demam pula. Lagu tu. Jadi ada hari hatu. Ni orang mereka ni ada juga ai panggil Halloween. Halloween kau baca gapo dia ikutlah. Tak ada kapi baca kat sini boleh. Mu kata baca salah ikut ambo nak baca gapo. Halloween kau gapo dia deh. Dia pun pakar. Dia ambil warna labu, buat gambar hatu, bubuh lapu lah, buat pakai baju hatu. Jadi hatu belakang itu. Tak tahulah dia nak sambut hatu kau lagu mana. Jadi syirik kau dok tak tahulah ambo. Lagu mana kepercayaan dia sebenarnya Halloween ni? Adakah menyembah hatu ko? Hari tu nak memuja hatu ko? Berarti nak puja selain daripada Allah Ta'ala. Jadi kupur tu. Memuja, membuat ibadat, menghormati dengan cara membesar ke atas cara ibadat. Tu tak boleh lah. Tapi kalau pun nyaman cerita hatu tak boleh. Tak ada kafir. Kita kan main dengan adik-adik kita dia. Kita buku dengan selimut. Kafir dia mu. Kafir dah main lagu tu pun kafir dah. Dok kita bukan nak jadi hatu, bukan nak jadi kau main gurau-gurau. Kata kan? Jadi Halloween ni gapo sebenarnya? Adakah semata-mata macam lagu tu macam kita ambil kain selimut dok nyaman, dok kena adik-adik kita kau gapo dia deh. Dok kena mek kita kau. Gitu kau jadi kafir dah. Jadi Halloween ni gapo dia? Kepok dia ke dok pakai baju hatu apa semua Halloween ni. Kau gapo dia maksud dia? Nak nyaman, nak kena orang gitu saja kau. Kalau bos kau dah lagu tu, orang tu gitu lah. Gurau bewok ya lah. Gurau biasa tak haram mana makruh lah gurau. Menakut-nakut ke orang ni hukum dia haram. Siapa tu kecing kawan tu. Haram buat kerja lagu tu. Tapi buat kejut sikit-sikit tu makruh gitu lah. Jadi tak tahu Halloween ni apa dia. Cuma kalau benda tu maksud ibadat tak boleh. Kalau semata-mata macam nak gurau-gurau gitu. Macam nak kata buai masa pun gitulah haram tu jadi kafir tu duduk lah. Saudi bukan tak sudah ikut dia lah. Sedai nak suruh hamba kata ikut Saudi. Ustaz wirid zikir apa yang afdal dibaca pada waktu senja sebelum maghrib? Terima kasih. Baca wirdul latih imam hadad. Sebelum maghrib, sebelum subuh, lepas subuh. Baca wirdul latih. Baca tu terkumpul dah semua dah amalan-amalan. Wirdul latih ni imam hadad kumpul belakang dah amalan keselamatan, amalan untuk akidah, amalan apa dia. Komplit dah.
Hak lain banyak amalan-amalan tapi hak tu antara hak mudahnya. Patut istighfarlah astaghfirullahal mu'minina wal mu'minat 27 kali. Ada orang belah ikan beri makan najis atau bangkai haiwan mati. Ikan membesar dengan najis. Adakah isi ikan turut jadi najis? Bolehkah kita makan ikan tu? Patut nak pergi makan burger. Ada kau ikan makan burger? Ajak pergi McD kau. Lepas tu, ikan tak apa makan najis. Kita tak boleh makan najis sebab kita manusia. Kalau kita ikan pun makan najis juga. Apa nak buat makan ikan supaya makan manusia? Manusia ni manusia makhluk yang mulia. Maka makan dia juga mulia. Tak boleh makan najis, tak boleh makan gap. Mana kalau haiwan tak dosa dia makan najis. Makan babi, dosa. Ikan makan babi. Itik makan lagi anjing. Tak dosa. Bila masa dosa dia bukan mukallaf. Lo ni kita tu hak dosa. Jangan duk makan babi. Pas lagu mana hukum dia? Duk makan daging babi, duk makan daging anjing. Ikan keli lah, ikan gapo. Ya duk pesangau tu. Kalau ada muka pun nak supaya jadi baca makan babi dah muka. Muka ikan keli. Apa hukum makan? Ulama bahas dari sudut binatang yang makan makanan kotor. Apa hukum dia? Dia panggil jalalah. Jalalah ni hukum dia boleh makan makruh sahaja. Nak hilangkan makruh dia tengok kalau binatang tu besar, misalnya lembu. Lembu kita wi makan arok. Wi makan arok, lepas tu wi makan daging khinzir, wi makan najis, wi makan gapo. Maka kalau nak sembelih dia makruh makan. Bagaimana? Bubuh dia dalam kandang sebulan. Wi makan benda bersih, lepas pada sebulan baru kita makan hilang makruh. Kalau ayah bapak, ayah bapak tengok. Ayah bapak tak ajing. Dolah tangan tak ajing basuh. Main dalam car, makan puak lagu tu. Makan cacing, makan gapo. Pas lagu mana kita nak makan? Okey. Tunggu kurung dia 3 hari ke, 2 hari ke, sehari ke, wi makan benda bersih, lepas tu buat. Lagu tu. Memang standard dah dia makan tu makan najis. Pas kalau kita makan hukum dia halal, jalalah. Hak ni duduk geger kata ikan keli makan perut babi. Tak boleh makan benda tu najis. Mazhab kita hukum dia makruh ya. Siapa dia kata haramnya? Mari mana royak haram pandai-pandai. Makan babi betul. Kita makan ikan keli lah ni bukan makan babi. Ada orang tanya, babak Espanyol, dia kata ambo. Pek lembu. Belilah lembu nak rebel, beli sogia. Ambo tengok tuai lembu tu makan aruk kok lembu ambo. Boleh buat ada rebel lembu ambo tu sebab lembu itu telah menjadi tok juruh sebab pergi disko, sebab minum aruk. Nampak? Katanya babak Espanyol kata, apa kaitan dengan munyo? Lembu tu mau makan lembu, kau mau makan aruk. Makan lembu, hang patut salah ke apa dia? Ya sah hukum dia, cuma benda tu jadi makruh sahaja. Makruh. Wi makan daging babi, kau ke apa dia? Makruh sahaja. Ni kata tak usah makanlah ikan ni. Tuai dia wi makan perut babi. Lepas tu dia mau tak si makan, apa makan kata gua ni. Takut kita tu babi. Katanya orang tasawuf mudah. Duk kata babi kat orang. Demo sondo kat tu. Kata kat orang ni. Dalam tasawuf, babi ini gelaran bagi orang nafsu suka ikut nafsu, dipanggil babi. Sebab tu orang tasawuf dua ya marah kat orang. Babi dengan anjing. Anjing ni nafsu jahat, nafsu khianat orang, nafsu deki kat orang, nafsu jenis marah kat orang, nafsu buat zalim kat orang, tu nafsu anjing panggil. Nafsu babi ni nafsu kait dengan teno, dengan hak benda-benda hak kait dengan lagu tu lah, dengan nafsu syahwat benda lagu tu, tu babi. Pas kita anjing babi ke? Anjing babi tu tak masuk neraka tu. Hak jalan jojo tu. Ding neting 3 beranak dia. Dia juga tu. Hak 5 ekor neting. Tak masuk neraka dia tu. Kita ni hak pakai jubah, pakai serban, hak babi duk dalam perut bedah ni. Hak tu hai nak wear tu. Babi tu sebenar tu hai nak tunjuk. Mu benci kat babi tu, aku benci kat babi mu tu.
Babi aku tu tak dosa, aku buat dia. Kau siapa dia buat babi tu? Tuhan buat. Tak asal ngaku dia. Aku buat dia. Nampak aja. Nampak happy good lucky dia. Warna pink, warna kelabu, tak asal ngaku dia. Ikut dia. Tapi kalau mu perangai supaya hak tu, babi tu masuk ngaku. Tu manusia tu. Maka rupa hak kita tengok sekarang, rupa ni kita. Babi mu beci. Babi mu tahu hara. Goni mu tahu hara. Ni babi sini mu tak malu. Babi tu tak dosa, tapi aku nak gambar benda tu kotor, cemar. Suruh mu beci. Beci ya tengok ni, biar jangan ada babi nganying dalam hatimu. Tiba-tiba hak ni ada penuh-penuh. Duk tengok aduh ni babi, hak ni dosa. Pemandangan makhluk aku nak suruh mu nilai, ambil iktibar. Hak mana baik, hak mana buruk. Bukan hak tu, hak ni kat sini. Kalau aku buat babi saja pun tak ada kaitan dengan mu hidup. Kalau semua manusia ni, mu seorang yang manusia lain babi belakang misalnya. Apa maksud neraka kamu? Tapi kalau buat semua baik belakang malaikat kelimu, tapi mu babi, hatimu babi. Jadi pemandangan saja nak suruh mu faham apa dia baik, apa dia jahat. Jangan hina babi aku. Ni masuk dalam berita babi. Mula-mula jangan sebut babi, tak boleh. Kena sebut khinzir. Majnun khinzir, gila babi. Majnun khinzir. Pelik. Penyakit apa tu? JI, Japanese Appendicitis apa dia dah? Penyakit Japanese, penyakit apa dah babi ke apa dia tak ingat dah. Tak boleh nampak kasar, kena sebut khinzir. Lepas tu kita nampak pemberita tu nak sebut khinzir pun salah sekali, babi juga tu Tak dosa, jangan rasa hina kat babi tu, nyanyo makhluk Tuhan dia. Dia tak minta jadi babi, dia pun nak jadi teriman juga, benar. Pasal tengok cerita dewa monyet ke, hok ikut 3 orang ke, seorang ke seekor tu kayak babi ke. Babi tu dia nak comel, dia nak muka dia comel. Kau dosa dia jadi babi. Tuhan kata jangan bimbang. Aku watak mu jadi babi tak apa, mu tak asyik ngaku. Kita hok bimbang lah ni. Tuhan muka ni, muka semak ni, muka comel ni kita takut. Hak ni hak babi sebenarnya, hak ni hak Tuhan marah ni. Hak muka babi betul tu, hak duk nangis tu, hak tu tak masuk aku. Kita yang nampak Allah hina kakak ni tolak Allah. Kalau pergi kali kubur hari tu anak naik motor suka semua masa duk mengaji dia ni jalan. Lalu kok birang, kereta lalu kita kok birang motor dia. Ingat anak kambing, kita anak nak pergi lolo. Nak gini, tengok ya Allah babi hutan. Lari berat tu kata. Tak dosa dia, apa gitu. Apa jalan tak util. Macam tak ada matlamak jalan. Kau ajak pergi pondok tak pergi pakai luar tak cara kita tak apa dia. Tak dosa kita tak pergi pondok, kita tak pergi ngaji badan. Masalah kita. Sebab tu kata boleh bukan kata babi lebih molek pada kita, tapi gitulah matlamak dia. Jangan duk nampak babi orang lebih besar pada babi kita. Babi kita lebih besar. Saya dah bermukim di satu tempat. Adakah boleh saya solat jamak di rumah saya atau rumah mertua? Ada cakap boleh sebab kita dah tak bermukim di rumah ibu bapa kita. Tapi ada kata tak boleh sebab harta kita ada situ, maka kita masih orang situ. Gini. Awak contohnya lah contoh. Awak orang Kelantan. Nikah dengan orang Kuala Lumpur. Orang KL. Bukan Kota Lanah. KL Kuala Lumpur maknanya. Duduk Kuala Lumpur. Maka dia sekarang kerja di Kuala Lumpur, beli rumah sana, memang nak duduk situ lah. Awak nak klik Kelantan? Tak ada. Lepas tu Kelantan rumah siapa dia? Rumah ibu bapa saya. Saya klik tanya-tanya coti, saya klik lah. Tapi saya nak duduk di Kuala Lumpur. Maka awak sekarang orang Kuala Lumpur. Awak pergi sebentar rumah awak tak boleh jamak kosong. Rumah mak awak klik tu, sekalipun ada satu saka, maknanya rumah ni, kata mak dia, kata aku akan pergi ke rumah ni. Rumah, tapi saya nak tinggal Kuala Lumpur dah mah. Rumah ni boleh tentu takut apa dia ke. Jadi harta kita sekalipun ada harta kita situ, tapi kita tak duduk dah situ, kita nak duduk Kuala Lumpur. Masalah akan berlaku akan datang kita tukar cadangan nak balik kampus semua. Tu suku pasar. Sekarang kita tanya kita sekarang lah ni. Nak mikir apa dia? Saya duduk sini lah ni. Tak ada tahu tak ada cerita nak pindah. Lainlah kalau orang tanya awak, saya duduk sini lama tapi saya nak pindah. Tu jelas tu. Memang kita tak sini duduk situ. Ni memang buat masa sekarang saya memang duduk sini. Tentulah awak kau lupalah. Balik rumah mak boleh jamak boleh kosong.
Ustaz nak tanya betul kau amalan kita tak naik ke langit disebabkan dalam keluarga kita ada orang tak solat. Tolong jelaskan. Oh nyanyo. Amalan kita tak naik sebab ada dalam rumah kita orang tak semaya. Mampu kita lagu ni. Nampak seloklah kita. Amalan naik, tak ada masalah. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Manusia tidak menanggung akibat dosa orang lain. Tu Tuhan sebut. Tu kelebihan umat Nabi Muhammad, dosa kita tak boleh huri ke orang. Dosa hamba. Ila hadrati hamba sedekahlah dosa hamba kepada sekian. Tak boleh, tak sah, tak boleh. Apa? Sedekah hanya kita sendiri tanggung. Berbeza dengan pahala. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad. Khususiat umat Nabi Muhammad, dia boleh sedekah pahala dia. Misalnya saya ada pahala. Ya Allah ya Tuhanku, saat ini saya baca Fatihah. Kalau ada pahala saya baca Fatihah, saat ini saya sedekahkan kepada nama sekian ben sekian. Itu boleh. Sebab dalil dia ada hadis Nabi sebut, orang lain buat pahala, pahala boleh ke orang lain. Boleh. Berarti kalau dosa tak ada. Mana kalau ke dosa, orang tu sendiri tanggung. Tu email kita orang buat jahat, maya. Dosa dia. Kita tak tanggung dosa dia. Sayyidina Anas maya di belakang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Seorang gubernur daripada Bani Umayyah. Jahat sungguh tak usah nak royak. Bunuh orang lah, gapo dia, minum arak. Tak ada gapo dia, macam-macam. Dia jadi tu email, dia gubernur kan. Sahabat maya belakang dia. Orang tanya, ya Allah, sahabat Nabi, maya belakang kakak ni. Katanya Anas bin Malik kata dosa dia sebutir pun tak naik atas kepala saya. Dosa dia. Ibadat masing-masing. Naiklah pahala kita nak sedekah. Dosa tak boleh sedekah. Cuma duduk dengan orang tak sembahyang ni sia. Sia lagu mana? Bukan dosa dia kita tanggung. Tuhan nak marah ke dia. Takut Tuhan buat gapo-gapo kena pah kita. Kerana ada ayat Quran kata mu takutlah akan Tuhan. Kerana seksa dia tidak kena kepada orang yang buat maksiat saja. Hukumnya bukan dosa. Dosa kita tak tanggung, tapi time Tuhan hukum tu hak baik pun kena juga. Kita bukan kata sebab demo duduk dengan dia kena hukum. Dah. Memanglah bala tu apabila turun khasasah ke apa? Bukan khas pada orang buat maksiat saja kena berlaku. Tapi dosa tu kita tak tanggung, tapi balasan tu. Sebab tu duduk dengan orang tak semayat, risiko lagu tu. Bukan dosa dia dah. Tapi bala apabila turun kena pas kita. Berarti kalau amalan kita naik, supaya tolong. Orang dulu tengok orang tak semayat lalu. Tok guru dulu, tak lalu jalan ni. Unggah lagi ikut jalan ni. Apa dia kata sia jalan ni. Bekas orang tak semayat lalu. Aduh. Kita, adik kita tak semayat. Mak kita tak semaya, kakak kita tak semaya. Aduh lah. Serabutnya lah. Tapi nak kata lagu mana? Tak cakap royak-royak dah. Tapi jangan rasa bosan lah. Royak walau kurang. Ping kena napa betul. Mu ni sekat duk pondok jadi pandai. Mu koyak wali kau apa? Mu ingat mu bersih. Tu aku malah suruh mu duk pondok. Dia koyak baik selalu. Pandai nak mengajar. Aku makan garai dulu. Mampu kita. Tu jadi nyakit darah tinggi tu, mek. Orang makan nasi, mek makan garai. Orang makan nasi, mek. Tu mek jadi nyakit tu lah ni. Mu ni banyak koyak warok lalu mu. Mu belajar gapo lagu tu. Orang ni tak betul berlaku. Sudah. Ngaji pada air, mek. Tutup aurat, mek. Ujian paling berat keluarga kita. Orang alim, ujian paling berat adalah ahli keluarga dia. Orang lain kita boleh kecek. Orang yang dekat dengan kita jadi berat mata lalu. Ngasain guru lain dah. Dengan orang lain, sedap kita pakoh. Guru kita, aduh aku nak pakoh pun ya Rabbi ni guru hamba. Buat lalak sindir ikut jauh-jauh, ni ujian dia. Nabi Muhammad mula-mula dia dakwah ahli keluarga dia. Kita. Dengan orang lain sedap kecek keluarga kita senyap, tak kata A, tak kata B, tak kata gapo. Ujian tu. Nabi Muhammad kata, satu hari Nabi Muhammad duduk tengah khutbah, tiba-tiba lalu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Duduk main bok rupa. Jalan bok rupa. Rasulullah pergi ambil peluk.
naik atas mimbar. Nabi kata, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya ahli keluarga dan anak-anak ni fitnah. Ujian sungguh aku. Saya sungguh dia. Ujian aku ngamu ya Allah Tuhanku. Aku jadi saya ke dia. Oh sudahlah. Kadang-kadang tak tergamuk nak royak jadi gapo. Ni kita tu. Ujian kita. Dengan orang lain mungkin kita jadi orang paling hebat. Digeruni, disegani oleh manusia. Tapi dengan ahli keluarga kita, kecing aku basuh. Senyap. Jeh lalu gitu. Tak ganah lalu. Mati kaki lalu. Jadi gitulah kitanya. Kita tak tanggung dosa orang, tapi apabila pahala tu kena ramai-ramai. Sebab tu ulama kata kalau boleh jauh ke diri daripada orang-orang kaki maksiat. Kecuali boleh kita nak dekat dengan jalan dakwah. Apa demo saing orang gitu. Tak saya nak ajak dia. Ambo nak pikat dia biar dia suka kepada agama, biar slow-slow, tak apa. Tu saja alasan untuk baik dengan orang berjahat. Selain daripada tu tidak dibenarkan duduk dengan ahli maksiat. Haram hukum dia duduk dengan ahli maksiat kecuali dengan qasad niat berdakwah. Kalau bukan qasad nak galak, nak bermain saja, tak usah duduk, haram. Kerana dia duduk dalam murka tu, tiba-tiba kita pergi duduk tu pas situ. Sekalipun kita tak buat, tapi suasana tu tak molek bagi kamu. Itu hendak marah, mungkin duduk situ juga. Mu tak salah tapi mu tolong buat apa mungkin duduk situnya. Jadi jauh ke haram hukum dia. Sebab tu ulama kata apa hukum kita pergi shopping mall, pergi apa, tempat maksiat lah, tempat hok payah nak jaga mata, payah apa. Tengok, kalau kita pergi terasa apa dia? Ada keperluan, tak apa. Ataupun apa dia? Pergi nak dakwah, pergi pakai serban, pakai jubah. Subhanallah. Nasi situ dah. Pergi tempat orang duk gawe tepi patah. Apa dah? Apa lagu Wali Band tu? Lagu taubat tu apa? Mending kita solawatan. Tengoklah. Nampak lagu obat taubat. Dah mati tu nak tengok. Ingat mati ke mana? Baca. Ingat mati. Pasal lagu tu. Nak dakwah tak apa boleh kira. Tapi kalau saja-saja tak payah pergi lah. Tak payah pergi. Tak ada keperluan dan benda tu risiko pada kita. Kerana apabila kita pergi maksiat wajib kena tegur. Apabila tak wajib kita tak boleh buat. Jadi kita tambah beban. Tambah benda kefarduan. Hak kita tak boleh buat. Kita tahu dah kita tak boleh tegur. Kita pergi juga. Apabila pergi kena tegur. Baik tak payah pergi. Kalau tak pergi tak wajib. Jadi kita cari benda fardu hak kita tak mampu nak buat pula. Tak payah pergi lah. Tak payah pergi. Lagu tu sebenarnya. Jadi molek duduk tempat molek-molek pondok ni. Tak ada maksiat dah hamba rasa. Tak tahu ada lagi. Daripada pagi lepas 10 subuh lagi duk membaca ngatik tu. Masa duk baca azkar tu tidur dah. Tak ada buat maksiat ke apa dia. Tak tahu ke apa dia mengaji pun. Pas tidur. Mangun baca azkar murajaah tidur pula. Bila masa nak maksiat? Kadang-kadang tak ada nak buat. Mari. Tak ada. Hamba nak tidur. 24 jam. Duduk pondok 10 tahun tak pernah buat maksiat. Duduk pondok 10 tahun tak pernah tinggal tahajud. 10 tahun duduk pondok tak pernah tengok perempuan. Percaya? Duduk luar. Belum jamin. Tu. Kena duduk dalam suasana baik. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Petunjuk hati Hibat Al-Mustafa kami mencari ilmu suci. Petunjuk hati berkat ilahi. Pagi dan petang tidak pernah sunyi. Mengaji berbakti untuk umat sejati. Hibat Al-Mustafa cahaya Ibnu Muhammadi. Ahli sunnah wal jamaah jalan yang kami tempuh ini. Dengan iman dan ilmu kami melangkah pasti menuju ridha Allah di jalan yang suci.